Assalamualaikum, salam sejahtera warga sekalian. Kita dalam Alamaya sesi dengan kajian tindakan bagi Keningau bagi tahun 2021. Alhamdulillah selesai sudah pembentangan kajian tindakan bagi peringkat daerah Keningau tahun 2021. Tanpa membuang masa, majlis menjemput Puan Ernawati binti Hudong selaku ketua panel bagi sesi rumusan. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita sudah selesai membuat pembentangan. Sebenarnya saya sangat beruja, sangat seronok melihat kawan-kawan dapat membentangkan hasil kajian karya masing-masing. Sangat memberi inspirasi. Okey, di sini saya bacakan dapatan daripada rakan-rakan panel penilai dari setiap bilik. Sudah bersedia semua kan? Okey, yang pertama untuk penulisan kajian penuh untuk abstrak yang dihantar. Rata-ratanya secara keseluruhannya menarik dan namun masih ada kelonggaran yang perlu diperbaiki untuk keseluruhannya. Okey. Untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, ada sedikit nota di sini. Bila kita semak, ada yang terlalu ringkas dan tidak menggambarkan permasalahan yang dihadapi di dalam kelas atau PDP guru. Dan ada juga yang terlalu banyak isu yang hendak diselesaikan, maknanya terlalu besar. Kalau boleh, adalah lebih baik jika ianya lebih berfokus. Kalau banyak pun kita pilih yang sedikit saja yang kita boleh capai dan selesaikan. Okey, itu untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Untuk fokus kajian, tahniah kepada yang berjaya menulis dengan baik. Namun, secara keseluruhannya, masih ada terdapat lagi peserta yang fokus kajiannya longgar atau lemah dan juga terlalu besar. Apabila dia terlalu besar, maknanya ada wujud lompang di situ. Tidak fokus, di mana yang mana satu kita mau fokus kajian yang kita pilih sebenarnya. Bila terlalu besar. Okey, untuk objektif, kelemahan objektif kajian, peserta ada yang bagus penulisannya dan namun masih ada peserta yang keliru terhadap isu dan fokus kajian apa yang hendak ditulis. Ini menyebabkan ada kesilapan penulisan objektif yang kurang tepat. Jadi perlu diperbaikilah dan dapatkan kalau boleh saya nasihatkan dapatkan pakarlah untuk kita belajar lebih lagi. Okey. Dalam pelaksanaan pula, dalam aspek pelaksanaan, tahniah kepada penulisan yang baik sebab ada saya tengok banyaklah berapa orang yang nombor 1 dan nombor 2 ni penulisannya sangat baik. Namun yang rakan-rakan yang lain itu penulisannya untuk pelaksanaan terlalu ringkas dan lemah. Jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia laksanakan. Okey, yang terlalu sampaikan penyampaian itu tidak membayangkan apa yang dia buat sebenarnya. Tapi bila dia present, nampaklah satu-satu persatu. Tapi dalam penulisan dia tidak dijelaskanlah. Okey, di situ kelemahannya. Bukannya kita cakap dia tidak laksanakan, dia laksanakan. Tapi tidak dijelaskan dalam penulisan. Dari segi kreativiti dan inovasi,
tahniah kerana dari sini kita tengok banyak tercetus dan terciptanya inovasi yang menarik dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam bidik darjah dan PDP guru. Dan ini saya ucapkan tahniah lah. Untuk pencapaian objektif, masih ada peserta yang objektif yang dinyatakan peringkat awal lain, tapi bila dia buat rumusan pencapaian objektifnya, dia dapat lain. Jadi tidak searah. Adalah lebih baik dia adalah sepatutnya dia mesti searah objektif yang awal dan pencapaian objektif di akhirnya. Tapi saya tidak nafikan ada yang sangat baiklah, itu tahniah. Dari segi bahasa dan ayat untuk penulisan keseluruhan, dari segi bahasa dan ayat, kita faham guru-guru ni bukan semua dalam bidang bahasa, tapi saya bagi tips ini untuk dapatkan susunan ayat yang baik. Bukannya juga kita mau bahasa dia terlalu bersastrakan, tapi adalah lebih baik kalau kita baca dia berulang-ulang kali untuk kita temui dia punya masalah bahasa. Jadi kita boleh perbaiki. Okey, mungkin sebab kalang kabut kali tuliskan deadline, jadi tidak sempat mau cek balik bahasa dengan tata bahasanya. Jadi adalah lebih elok kalau kita baca balik-balik lah kajian, jadi kita boleh perbetulkan kesilapan ejaan, tata bahasa yang sedikit tu. Tapi secara keseluruhannya sangat menarik. Okey, untuk pembentangan tadi, tahniah kepada guru-guru sebab terlalu bersemangat sampai rata-rata pembentangan ni banyak yang terpaksa dipotong masa kan sebab terlalu panjang semangat memberi penerangan. Lepas tu ada juga yang ada masalah teknikal. Tipsnya kalau boleh bersedia awal dengan dia punya ni lah, tapi kita macam mana lagi kan kalau masalah teknikal, tapi jangan panik lah, teruskan saja. Alhamdulillah semua berjaya diselesaikan tadi, masalah teknikal yang sedikit. Okey, secara keseluruhannya pembentangan kajian tindakan pada hari ini baik, menarik, dan saya nasihatkan kepada rakan guru sekalian, teruskan menulis. Kerana jasad kita guru akan hancur, tetapi ilmu yang kita tinggalkan dalam bentuk penulisan akan kekal selamanya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada juru acara. Terima kasih kepada Puan Ernawati binti Hudong selaku ketua panel dan telah pun memberi ulasan dan juga rumusan yang sangat memberi tunjuk ajar dan juga inspirasi. Baiklah, bertanding sudah, membentang pun sudah, rumusan pun sudah, hati berdebar-debar tak sudah-sudah. Tanpa membuang masa, majlis kita teruskan dengan pengumuman keputusan peserta. Untuk pengetahuan warga maya sekalian, pengumuman ini hanya disebut nombor peserta, status medal iaitu medal platinum, emas dan gangsa. Baiklah, saya umumkan keputusan peserta mengikut nombor peserta.
Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua peserta. Duduk sekawan si burung unta, tepi keramat di waktu malam. Padamu puan kami meminta, kata azimat penutup kalam. Bagi menangguh majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Francisca John, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Daerah Keningau bagi menyempurnakan ucapan penangguhan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sahabat hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Salam PPD Keningau di hadapan menerajui perubahan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Yang berusaha Pegawai Pendidikan Daerah Keningau, Encik Masli Wahid, yang dihormati Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Keningau, barisan ahli panel, semua pembentang kajian tindakan, semua jurulatih serta semua ahli jawatan kuasa pelaksanaan pembentangan kajian tindakan serta hadirin dan hadirat yang sidang maya sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita merealisasikan pembentangan kajian tindakan peringkat daerah Keningau pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan sekalung tahniah kepada jawatan kuasa pengelola program pembentangan kajian tindakan yang diketuai oleh Dr. Laima Sungap yang juga selaku jurulatih pelaksanaan kajian tindakan peringkat PPD Keningau kerana berjaya menganjurkan program ini dengan jayanya. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli panel yang dapat meluangkan masa untuk menilai keberkesanan pembentangan kajian tindakan yang telah dihasilkan oleh guru-guru daerah Keningau. Tahniah kepada semua pembentang kajian tindakan yang telah berjaya membuat pembentangan pada hari ini. Pada tahun ini saya rasa lebih banyak kajian yang bermutu dan menarik telah dapat dibentangkan oleh para peserta. Walau bagaimanapun, masih banyak ruang dan peluang untuk membuat penambahbaikan agar lebih banyak kajian tindakan dapat dihasilkan pada masa akan datang. Pembentangan kali ini bertemakan pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Saya lihat telah dapat membantu beberapa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru-guru semasa pandemik COVID-19. Ini amat bertepatan dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan amalan kreativiti dan inovasi dalam kalangan warga pendidik. Pembentangan kajian tindakan yang kita laksanakan ini adalah bertujuan untuk memilih kajian yang terbaik untuk diketengahkan ke peringkat negeri nanti. Hasil daripada pembentangan penyelidikan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para pendidik untuk mengenal pasti kelemahan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penyelidikan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja serta berkongsi pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman dengan rakan sejawat. Melalui kajian dan penyelidikan ini, ianya turut menggalakkan guru-guru membudayakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menghasilkan pelbagai inovasi di sekolah ke arah meningkatkan kualiti akademik, kurikulum serta kemenjadian murid. Ia juga merupakan komponen penting dalam proses pembaharuan dan transformasi yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Justru guru perlu kreatif dan inovatif serta bersedia melaksanakan perubahan untuk mewujudkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan walaupun tidak dalam keadaan bersemuka dengan murid. Seperti yang kita tahu, melalui pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia pada 17 Julai 2021, sesi PDPR pada tahun ini akan diteruskan lagi sehingga bulan Ogos 2021 dan sekolah hanya akan dibuka secara berperingkat. Sudah tentu banyak kekangan baru yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru dan disinilah peluang untuk guru-guru membuat penambahbaikan berterusan melalui kaedah kajian tindakan. Dalam PPM, Program Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 juga telah jelas menyarankan bahawa guru perlu memahami
memberi komitmen dan mempunyai azam yang tinggi untuk melaksanakan inisiatif dan pendekatan ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Oleh itu, kajian tindakan dapat meningkatkan pembudayaan penyelidikan di kalangan guru-guru dan memberi peluang ke arah meningkatkan profesionalisme secara berterusan. Para guru dilihat sebagai enjin kepada sistem pendidikan negara. Keberhasilan sesuatu program atau kejayaan sesuatu rancangan itu mesti berpandukan dan berpaksikan kepada guru-guru. Inspirasi kementerian tidak akan tercapai sekiranya enjin ataupun guru itu tidak selari dengan arus pendidikan semasa. Proses pengajaran dan pembelajaran yang kini lebih didominasi kemahiran ICT dan sumber berteknologi perlu dipandang serius oleh para pendidik. Suasana pendidikan yang kian mencabar memerlukan pendidik menyerap setiap tekanan dan cabaran tersebut. Situasi pengajaran dan pembelajaran juga semakin berbeza dan memerlukan para pendidik menyelidik satu kaedah baru atau membuat penambahbaikan kaedah yang sedia ada agar petunjuk prestasi ataupun KPI terhadap suatu pengajaran dan pembelajaran itu dapat diperbaiki dari masa ke semasa. Oleh itu, pembangunan pendidikan yang akan lebih berfokus dan bermanfaat. Pendidikan yang telah dilaksanakan di semua sekolah melalui satu guru, satu kajian tindakan telah dapat memberi peluang kepada guru-guru untuk menjadikan kajian ilmiah yang lebih berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran sedia ada dan menjadi satu platform untuk guru-guru menghasilkan kajian secara sistematik dan holistik. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan tahniah kepada semua pembentang kertas kerja yang telah mendapat pengiktirafan emas, perak dan gamsa sebentar tadi. Sudah tentu nilai keilmuan yang disampaikan dalam program seumpama ini akan memberi manfaat yang lebih besar dan kesan yang positif kepada para pendidik. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menangguhkan program pembentangan kajian tindakan peringkat daerah Keningau bagi tahun 2021 dengan resminya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Puan Francisca John, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Daerah Keningau atas ucapan penangguhan majlis kita pada hari ini. Untuk makluman kepada semua sidang maya dan juga semua peserta, sijil penyertaan boleh diperolehi di portal dan untuk pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan Cikgu Puan Lilis.